don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lama Adam Tadak. Apa kata Hadi? Hadi tegur Hakim dipengaruhi pemikiran penjajah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang membidas kemungkinan setengah hakim yang didakwa mempunyai kepala dan akal yang dipengaruhi pemikiran penjajah. Beliau tidak menamakan sesiapa namun mengelar kumpulan hakim berkaitan sebagai bijak sini atau bukan bijak sana. Hakim bagi tengah respon Datuk Lama Adam, dia akan ikut komen macam biasa. Silakan. Okey Tok, soalan pertama kita hari ni Tok Saya petik kenyataan Hadi Awang yang mengatakan atau mendakwa akal hakim dipengaruhi oleh penjajah. Ya, Haji Awang menjawab mengatakan bahawa akal hakim dipengaruhi penjajah. Berkenaan isu ni Elin. Ni berhubung dengan bak kata orang tu undang-undang yang kononnya undang-undang penjajah lah. Saya nak beritahu dengan Haji Hadi, pergi kat kedai, mana-mana kedai yang ada jual cermin tu, cermin diri dia sendiri. Dia adalah salah satu produk penjajah. Kenapa saya kata dia salah satu produk penjajah? Parti Islam ni adalah sebuah parti yang hipokrit, tuan-tuan. Dia bicara soal nak mengangkat Al-Quran dan Sunnah, tetapi pada hakikat dan realiti dia, parti PAS itu pun ditubuhkan berdasarkan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah. Dia bukan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Dia ada perlembagaan parti dia sendiri. Dia hari ini pun menjunjung perlembagaan negara. Dia menjadi ahli parlimen pun menggunakan apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Dan dia terlibat dalam soal pelantikan Perdana Menteri. Baik pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan pelantikan Ismail Sabri. Beliau terlibat. Itu adalah juga sebahagian daripada peninggalan penjajah. Kalau dia tak boleh terima hakikat bahawa Malaysia ini kita mengamalkan undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah, maka PAS ada pilihan untuk tidak mengikuti apa yang bukan datang daripada Islam, apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Dia boleh boikot pilihan raya. Ada tuan-tuan dengar PAS boikot pilihan raya kerana Malaysia tidak mengamalkan sistem pentadbiran Islam? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Jadi macam mana dia nak kata hakim ni yang kita tahu dia mengambil undang-undang yang memang pun berasal daripada British law ataupun undang-undang penjajah. Tiba-tiba dia komplain hakim berminda ataupun berotak penjajah, sedangkan dia hakikat dan realiti dia juga mengamalkan apa yang ditinggalkan oleh penjajah. Ini belum lagi saya komen tentang sistem pemilihan PAS. Sistem pemilihan PAS pun tidak Islamik, tuan-tuan. Kalau nak dikira dari segi Islamik ni, lebih Islamik sistem pemilihan Parti Amanah, lebih Islamik sistem pemilihan DAP daripada sistem pemilihan PAS. Kalau ikut cara Islam, kita nak pilih khalifah ni dipilih menggunakan apa dipanggil Majlis. Bukan. Dia menggunakan konsep syura. Macam DAP, dia mula-mula dia pilih Central Working Committee. Dia pilih ahli jawatankuasa pusat. Bila dah ada ahli jawatankuasa pusat, dah ada council tu, barulah mereka berbincang, bermesyuarah, mereka pilih seorang ketua secara syura. Macam Amanah buat. Mereka pilih presiden, dia pilih Datuk Seri Muhammad Sabu secara syura. Dipilih oleh komiti di peringkat pusat. Tapi Presiden PAS dipilih menggunakan sistem demokrasi. Dipilih oleh para perwakilan. Dipilih menggunakan kaedah penjajah. So, sebelum bercakap tu, Haji Hadi cubalah pakai otak sikit lah.
Kalau kamu ambil, dia selalu saya guna balik ayat dia. Kalau kamu ambil Islam suku, politik suku, kan, janganlah cakap orang lain tu mengambil menggunakan otak penjajah dan sebagainya. Pada hakikat dan realitinya, kalau kamu cermin diri kamu sendiri, kamu akan tahu bahawa kamulah salah seorang daripada produk penjajah. Okey. Okey Tok. Kalau kita lihat kan, kenyataan Hadi Awang ni seolah-olah dia tak percaya pada Perlembagaan Persekutuan, sedangkan dia dah angkat sumpah sebagai itu sebab hakikat dan realiti dia, Haji Hadi ni seorang yang cukup hipokrit. Takkan dia tak tahu bahawa dia masuk bertanding pilihan raya tu pun menunjukkan dia mengiktiraf sistem yang ditinggalkan oleh penjajah. Kalau dia tidak iktiraf, maka PAS boleh boikot pilihan raya. Kalau dia tak nak sistem penjajah ni. Dan bila dia ada kuasa, berada dalam kerajaan, kenapa tak tukar sistem perundangan kita? Tukarlah. Ini bukan setakat tak tukar. Dulu yang dia laung-laungkan nak laksanakan hudud, tak ada. Dah jadi hudat dah. Dulu nak laksanakan RUU 355. Ada dia buat RUU 355? Tak ada. Jadi REE for Nusi. Yang itu yang jadi. So tak payah duk sembang lah. Okey? Tapi Tok, boleh ke dia ambil tindakan di atas kenyataan dia ni? Kalau kenyataan dia itu jelas menghasut orang menolak sistem demokrasi Malaysia, boleh. Dia boleh didakwa di bawah akta hasutan. Sebab dia punya tindakan itu boleh menyebabkan orang menolak sistem pemerintahan yang ada di Malaysia ini. Amalan demokrasi yang ada di Malaysia. So dia menjejaskan amalan demokrasi. Okey? Begitu apa yang saya lihat Hadi Awang dan PAS ni, dia sengaja cuba melaga-lagakan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil supaya wujudnya ketegangan dan cuba menakut-nakutkan orang Melayu. Ketika dia berada dalam puncak kuasa, termasuklah masa dia menjadi duta besar gaji buta, pada ketika itu kita tak pernah pun nampak idea bernas daripada otak dia ni untuk menyelesaikan masalah pertindihan, contradiction di antara undang-undang di peringkat negeri dengan undang-undang federal ataupun Perlembagaan Persekutuan. Tapi nasib baik kerana walaupun kita tak expect otak dia ni boleh berfungsi dengan baik, kurang-kurang bekas tusa politik dia boleh berfikir bekas tusa politik dia, Dr. Samsuri, Menteri Besar Terengganu, mengakui, secara tak langsung dia mengakui, dan dia kata selepas ini Terengganu akan kaji semula undang-undang yang kata orang tu bercanggah dengan apa yang dilaksanakan di peringkat persekutuan, dan dia akan cuba selaraskan. Ini kalau apa ni orang boleh berfikir, senang sikit. Okey. Sultan Selangor memerintahkan supaya kita hormat keputusan Mahkamah Persekutuan, tapi saya masih lagi melihat juak-juak PAS ni memainkan naratif tak habis. Tak habis lagi. Itu sebab saya menyerulah kepada semua ahli-ahli politik, dengarlah titah ke bawah duli Tuanku Sultan Selangor tu. Hentikanlah daripada memain politik sempit, politik kebencian, politik adu domba, memainkan isu 3R, Cukuplah. Sekarang ni saya kagumlah, walaupun peringkat awal saya tengok dia orang ni rancak nak menumbangkan kerajaan, tetapi baru-baru ni Perikatan Nasional sudah mengumumkan mereka akan buat kabinet shadow cabinet. So bila dia dah buat shadow cabinet, maknanya dia dah mengakui bahawa kerajaan tidak akan bertukar. Dan dia baru nak move on. Tapi sayanglah dah setahun lebih. Lambat. Dia tolong buka pintu depan. Dah setahun lebih baru nak move on, baru nak kata orang tu mengakui bahawa mereka tidak boleh tumbangkan
kerajaan hari ini, dan hari ini mereka sudah mula menyedari bahawa mereka perlu membuat semak dan imbang, memainkan peranan sebagai pembangkang. Jadi memang tepatlah tindakan yang dibuat oleh Perikatan Nasional. Mereka melantik shadow cabinet ataupun kabinet bayangan untuk memantau setiap orang menteri. Setiap pemimpin mereka, setiap ahli parlimen mereka akan memantau kementerian-kementerian, dan akhirnya membolehkan proses semak imbang tu bermula. Patutnya setahun lebih yang lalu mereka dah buat ni. Tapi tak apalah, it's better late than never. Okey. Okey Tok kita tengok kalau kes ni Elin kalau kita tengok dari sudut positif benda ni dia macam menemplak kita lah supaya dalam setiap kerajaan tu perlu ada semak dan imbang. Bermakna jika contohlah kerajaan negeri Terengganu tak ada pembangkang langsung, jadi perkara ni akan mendatangkan keburukan. Itu sebabnya bila menang besar ni, sepatutnya Menteri Besar Terengganu juga memastikan bahawa kalau tidak ada semak dan imbang dilakukan oleh pembangkang, maka mungkin di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri kerajaan itu sendiri boleh memainkan peranan untuk semak dan imbang, supaya setiap perjalanan kerajaan negeri ada orang pantau, ada orang yang memastikan tidak ada yang lari daripada landasan, tidak ada yang salah guna kuasa dan sebagainya. Kalau misalnya mereka boleh memainkan peranan ni, orang tengok mereka ni jujur, ikhlas nak berjuang untuk rakyat, dan mereka menegur sama ada kerajaan buat benda baik ataupun benda tak baik. Yang baik mereka sokong, yang tak baik mereka tegur, maka akhirnya mereka akan ada peluang untuk menang besar sekali lagi, dan 42-0 lagi sekali, tak ada masalah. Jadi buatlah yang terbaik untuk rakyat bila dah ada kuasa di tangan, kan? Okey. Kenyataan PAS tu UMNO akan mengalami bebanan apabila menjalinkan kerjasama dengan DAP, sebagaimana PAS pernah mengalami sebelum ni. Very concerned lah PAS ni sekarang. So sweet. Tiba-tiba tuan-tuan, PAS ni terlalu caring, dia risau sangat UMNO ni terbeban dengan DAP dan sebagainya, tuan-tuan. Itulah menunjukkan, saudara, betapa bimbangnya mereka, kan? Betapa risaunya mereka tentang hubungan di antara pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dengan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kan? Sebab mereka tahu selagi adu domba mereka, selagi usaha mereka memecah belahkan kita tidak menemui sebarang kejayaan, sentiasa buntu, sentiasa gagal, maka peluang untuk mereka kembali berkuasa tak ada. Itu sebab kawan-kawan, bila nak buat statement, berhati-hatilah, kan? Macam Webingah nak buat statement, kalau dia fikir panjang, kesan dia memang ada kesan yang positif di kalangan pengundi Cina. Mungkin dia dapat DAP boleh skor, tetapi akibat dia pertama sekali, bila kamu keluar kenyataan, dan kenyataan ini boleh merosakkan undi orang Melayu terhadap kita, maka kawan-kawan UMNO pun ada yang awal lagi melenting, mengeluarkan kenyataan yang keras. So kenyataan keras ni boleh menyebabkan hubungan di antara BN dan juga PH retak. Ini satu tak bagus ya. Nombor dua, kenyataan kamu tu mungkin cadangan yang baik untuk memastikan sokongan daripada kaum Cina khususnya. Tetapi ianya memberi impak negatif kepada UMNO, kepada PKR, kepada Amanah yang mengharapkan undi daripada orang Melayu, kan? Dan yang ketiganya, bila kita respon balas,
Itu yang akhirnya jadi macam kenyataan daripada YB Raup minta suruh Akmal minta maaf kan. Kemudian kenyataan daripada YB Raup kata UMNO tidak sepatutnya bersikap konservatif kan. So puncanya daripada siapa? Puncanya daripada tidak berhati-hati mengeluarkan cadangan. Sedangkan kalau cadangan itu dibuat terlebih dahulu di dalam mesyuarat kabinet umpamanya, ataupun mesyuarat sekretariat media ataupun ni sekretariat kerajaan perpaduan contohnya, maka benda tu takkan keluar untuk dibincangkan sebelum ianya dibincangkan di kalangan pimpinan, sebelum pimpinan memberi pandangan tentang implikasi akibat daripada cadangan tersebut, sebelum akhirnya diputuskan terlebih dahulu sama ada ianya perlu disegerakan, dilengahkan ataupun ditangguhkan terlebih dahulu sehingga keadaan menjadi lebih tenang kan. Sepatutnya sudah dilakukan perkara tersebut supaya benda ni tidak menjadi polemik. Dan bila benda ni menjadi polemik, yang geng DAP minta Akmal minta maaf kan, kita pula minta supaya Ngah Komeng batalkan cadangan kan. Kita bertikam-tikam lidah untuk apa? Itu sebab kita semua kena work smart. Kita kena work smart, elakkan daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Sebab sekarang ni dah terlalu banyak isu yang kita kena hadap kan. Janganlah ditambah lagi. Kejap saya baca detail sedikit lagi. Ahli paling memarang itu mendakwa beberapa hakim terdahulu seperti bekas Lord Presiden kini negeri sebagai Ketua Hakim Negara Saleh Abbas tidak melayan tindakan yang mahu menyingkirkan syariat Islam. Kini muncul kalangan hakim yang bijak sini bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi tulisan warisan penjajah, katanya dalam catatan minda Presiden PAS di Facebooknya. Macam-macam lah Hadi ni, macam-macam dia keluarkan kenyataan. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.